Pakaian itu jadi barakah bila ia menutup aurat. Pakaian itu jadi maksiat bila dia mendedahkan aurat. Jadi ini ciri-ciri suami yang soleh, yang sangat memikirkan tentang tujuan utama, fokus utama seorang lelaki, memastikan dirinya dan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah. Kemudian dia cek pula bab puasa. Jadi kalau dalam rumah kita hari ini, tolong tengok para bapa sekalian, dalam rumah kita ada beberapa kitab. Yang pertama kitabus salah. Yang kedua kitabus siyam. Ada orang berpuasa dah 50 tahun, tapi dalam rumah dia tak ada bab satu pun kitab berkenaan puasa. Seorang suami yang bertanggungjawab bila dekat Ramadan, bukan sekadar dia ajak angkut anak dia, mai pergi dengan forum, mai pergi dengan ceramah, tapi dia ambil masa sebulan sebelum, mari kita baca sama-sama. Siapa pun dia, bukan semestinya ustaz, bila ada kitab boleh murajaah sama-sama. Lepas tu yang keempat iaitu bab zakat. Saya ada banyak kisah bab zakat. Ada kisah benar seorang lelaki ni, minta maaf lah macam tak laju sikit. Mungkin sebenarnya tenaga tu dah low sangat, minum air sikit. Kan biasa bercakap tu kan macam berdesup je kan. Sebenarnya biasa bercakap berdiri. Bila duduk tu kan dia ni. Tapi ni kamera dah macam ni, kalau berdiri ni nanti berselerak dia orang ni. Dah pandai saya cakap berselerak. Yang bawa saya dah cik sebut perkataan, Ustazah selerak. Maksudnya berterabur, betul tak? Saya akan guna perkataan tu nanti. Subhanallah, kisah benar ada seorang ayah ni, dia ada anak seorang je, anak tunggal. Dia besarkan dengan baik, didikan yang baik, hantar sekolah yang baik, didikan agama yang baik. Wallahualam, saya lupa hantar tahfiz atau tidak. Tapi ayah ni orang kaya, businessman yang sangat berjaya, kaya raya. Kemudian satu ketika anak dia makin besar sampai pikat remaja, anak dia terlibat dengan gejala sosial sampai peringkat minum arak, pergi clubbing, semualah maksiat dia buat. Dia nasihat, dia marah, dia tegur, semua tak jadi. Air doa, air tawar, air manis, air Milo, semua tak jadi. Apa-apa macam-macam cara dia buat. Pergi Mekah, pergi umrah, minta doa dengan Allah, tak jadi. Lalu pada satu malam, pukul 2-3 pagi, anak dia balik tengah malam, buka pintu, dia pun tanya, Assalamualaikum. Sebab anak tu tak perasan, gelap. Rupanya dia tunggu atas sofa. Anak dia pun jawab Waalaikumsalam. Keluarlah bau yang sangat kuat, bau arak. Dia tahu anak dia baru balik dalam keadaan mabuk. Remaja lagi ni, umur belasan tahun. Ketika itu, dia tidak terfikir untuk marah seperti sebelum ini. Dia cuma cakap, sekarang kamu dah solat belum? Belum. Sekarang kamu pergi mandi, kemudian solat isyak. Baik ayah. Dia pun lepaskan anak dia macam tu saja. Lalu dia masuk ke dalam surau rumah dia. Dia pun menyandar di belakang pintu. Kemudian dia menangis teresak-esak. Dia minta dengan Allah, Ya Allah, tunjukkanlah apa salahku, Ya Allah. Ketika ini dia tak minta Allah tunjukkan apa salah, nak salahkan orang lain, mak dia ke, cikgu ke, kawan-kawan yang selalu dia salahkan pengaruh anak dia. Tapi dia betul-betul berdoa, solat, hajat dengan Allah, tunjukkan apa salahku, Ya Allah. Ceritanya dia terlintas tiba-tiba bab zakat. Baru dia teringat, dia bukan tak bayar zakat, dia bayar setiap tahun. Tetapi perniagaan dia semakin meningkat setiap tahun, dia tak meningkatkan jumlah zakat. Lalu esok tu dia pergi ke Baitul Mal untuk buat bayar zakat, keluar-keluar jumlah sangat tinggi. Jumlah yang sangat tinggi. Tetapi dia terus bayar, buat kira-kira, dia kumpulkan akaunten dia, berapa yang ditunggak apa semua. Menangis-nangis dia bayar zakat, orang pelik. Beria benar bayar zakat, nangis-nangis. Tapi ketika itu benar-benar dia kata ini adalah petunjuk daripada Allah. Dipendekkan cerita. Selepas beberapa minggu, tanpa dia marah, tanpa dia tegur, hanya doa kepada Allah. Satu malam anaknya datang dengan menangis-nangis, meminta maaf dengan dia, meminta ampun dengan Allah. Sejak daripada itu anak itu berubah 360 darjah. Rupanya subhanallah, ini yang paling banyak masyarakat kita tak sedar hari ini bab zakat. Kerja 20 tahun, 30 tahun tak bayar zakat pendapatan antaranya. Ada duit simpanan tak bayar zakat simpanan. Berniaga berapa tahun tak bayar zakat perniagaan. Tak bayar zakat penternakan, tak bayar zakat pertanian dan sebagainya.
Ada wanita menyimpan banyak emas tak bayar zakat emas. Mungkin inilah yang menjadi jawapan kepada kenapa rumah tangga kita tak tenang. Kenapa anak ada masalah. Saya dulu ada banyak klien masalah rumah tangga datang, saya akan mulakan siasatan apa punca masalah. Walaupun dia datang cerita dengan anak saya degil Ustazah. Isi saya bermasalah Ustazah. Saya kata mari kita semak bab rukun Islam. Bab syahadah. Saya pergi yang kedua, saya kata encik ada melakukan perkara syirik ke dan sebagainya. Yang kedua bab solat. Ramai yang sangkut bab solat. Jadi kita tahu punca utama masalah rumah tangga encik bukan isteri bermasalah, tapi encik yang bermasalah, encik tak selesai bab solat. Kalau selesai bab solat, pergi kepada yang ketiga, bab puasa. Kalau selesai puasa, okey, pergi kepada zakat. Ramai yang sangkut bab zakat. Ustazah, saya tak pernah bayar zakat. Saya memang selalu dengar, tapi saya tak pernah bayar. Saya tak pernah pergi Baitul Mal. Saya rasa saya pun asnaf. Ramai mana cakap macam tu? Kenapa encik cakap encik asnaf? Saya banyak hutang Ustazah. Rumah tu hutang, kereta hutang. Saya pun banyak kad kredit hutang. Saya orang berhutang, saya tak asnaf ke? Saya tanya encik beli rumah, beli kereta dulu lulus tak? Lulus. Sebab encik di kalangan orang yang mampu membayar hutang, encik bukan asnaf. Kalau encik tak lulus masa nak beli semua tu barulah asnaf. Encik berhutang sebab encik mampu dikira sebagai orang yang mampu. Encik tak boleh declare encik ni tak mampu untuk bayar zakat. Zakah membawa masuk penyucian dan bertambah-tambah. Maka bila encik tak bayar zakat, rezeki encik itu bercampur dengan sesuatu yang haram. Tak barakah, hilang barakah. Sebab dalam harta encik itu ada hak Muslim yang lain. Ada hak encik berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak klien kes boleh selesai bila mereka mula bayar zakat. Ustazah, alhamdulillah banyak perubahan isteri dan anak saya. Begitu juga perubahan kepada rezeki saya. Walaupun gaji tak naik, tetapi saya tak tahu kenapa cukup saja belanja. Kalau tak, selama ni sentiasa ada bocor. Sentiasa ada masalah tak habis-habis menyebabkan duit belanja itu laju je keluar macam air. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian pergi yang kelima, bab haji. Jadi seorang suami yang saleh apabila dia mengikut sunnah Nabi SAW, tugas utama adalah memastikan dirinya dan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah. Dan saya nak landing soalan ini Ustazah, subhanallah, dengan saya berkongsi satu sifat Rasulullah SAW yang sangat suka dimiliki oleh kita semua pada hari ini. Nampak mudah tapi susah. Nabi SAW seorang yang sangat suka senyum dan sangat suka bergurau. Kadang-kadang hari ini suami isteri serius, muka ketat. Daripada start bangun pagi dah muka ketat. Bang, bangunlah bang, ya Allah, bila awak nak berubah ni? Bang, subhanallah bang, awak tak dengar ke? Telinga awak ni sebenarnya boleh pakai ke tak? Nauzubillah min zalik. Lagi-lagi kalau yang mengadu pada saya, Ustazah, saya solat sehari 5 waktu, suami saya 5 hari sekali je sembahyang. Saya dah tak boleh hormat dia dah Ustazah, dia tak layak untuk dihormati. Saya kata kita hormat suami kerana Allah. Kita belah kasihan pada dia sebab dia tak salat. Kita terus doakan dia, kita terus hormat dia. Sebab rahmah kita, belah kasihan kita kepada dia, insya-Allah dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tanggungjawab kita sebagai seorang isteri mesti masih tetap untuk menyantuni ataupun khidmat kepada suami contohnya. Begitu juga suami kepada isteri khidmat. Masya Allah. Nak cerita Rasulullah SAW, Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah seorang yang sangat suka senyum sehingga kan aku lupa, maksudnya jarang sekali melihat wajah Rasulullah tanpa senyum. Agak-agak suami kita kat rumah banyak senyum ke banyak ketat? Ataupun isteri kita macam mana? Bangun pagi, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum. Agak-agak kita kejutkan suami anak-anak dengan senyum ke dengan suara yang tinggi? Suami buka mata, wah ada bidadari depan dia. Senyum sengih, Masya Allah. Lepas tu bang, makan bang, bang, Allah senyum, senyum, senyum. Sebab apa? Senyum adalah manifestasi syukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Walaupun ketika itu
kita ni memang kejutkan dia dengan marah tapi wajah senyum. Bahkan ada sahabat Nabi kata, aku cuba berusaha daya upaya untuk senyum dulu kepada Nabi, tapi aku sentiasa kalah, mesti Nabi dulu yang akan senyum. Kita pula kadang terbalik, dia tak senyum pun aku tak nak senyum kat dia. Dan ada sahabat Nabi tahu tak macam mana dia cuba bersembunyi di sebalik pokok ataupun di sebalik sesuatu binaan. Dia kata, kali ini aku nak bagi salam dulu pada Nabi, aku dulu nak senyum. Tetapi Nabi perasan dia daripada jauh. Bila sampai, Nabi juga yang pertama, Assalamualaikum. Kita pula kalau ada jawatan tinggi, ada kedudukan yang tinggi, tak ada kita nak mula dulu. Orang pangkat tinggi, mesti orang bawah bagi salam dulu. Tetapi bila menyontohi sifat Rasulullah, Rasulullah sangat suka menggembirakan orang lain. Bukankah yang di atas itu lebih mulia daripada yang bawah? Bukankah yang memberi salam itu akan dimuliakan oleh Allah daripada yang menjawab salam? Jadi kejut suami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Masya Allah. Subhanallah. Dan di sana ada janji Rasulullah daripada satu hadis Nabi. Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk bangun solat malam ataupun bangun subuh tu. Dan sekiranya isteri itu tidak bangun, maka dia ambilkan air untuk dipercikkan ke wajahnya. Tapi tolong bagi tahu awal-awal sebelum tidur. Kalau tak bagi tahu, takdir mengamuk besar. Tiba-tiba, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, boleh ke? Dan sebenarnya kita sapu kat muka. Ini sunnah Nabi. Sapu, kan jadi ada satu sentuhan. Dan ramai ibu bapa bila guna kaedah ni pada anak sangat berkesan. Kalau Umi kejut besok, kalau tak bangun, Umi sapukan air, boleh? Okey Umi. Lepas tu, bila ikut sunnah Nabi dan niat nak ikut sunnah, Allah akan mudahkan. Assalamualaikum, bangun salat subuh ataupun bangun qiyamul setengah jam lagi nak subuh, bangun tahajud, kita pun ambil air, kita sapukan. Hadis Nabi yang sahih, Allah merahmati. Kemudian sekiranya suami tu tak bangun juga, Masya Allah, insya Allah bila disapu agak-agak bangunlah. Tapi kalau tak bincang, terus jirus je, bukan percik je. Suami pun terkejut, ni kenapa ni Ustazah Asmat cakap malam tadi? Dah sebut nama, petik nama kita pula. Mesti bincang dulu, setuju tak nak guna kaedah tu. Tapi kalau ikut kaedah Rasulullah, rahmat Allah akan turun. Kemudian hadis itu bersambung, Allah merahmati seorang isteri, seorang wanita yang mengejutkan ahli keluarganya, kejutkan suami ni. Lalu sekiranya suami tak bangun, lalu dia menyapukan air pada wajah. Allahu Akbar. Maka kalau kita faham tentang ini, kita berebut-rebut untuk bangun awal. Bahkan kalau suami kita yang kejutkan kita besok, kita suruh tidur balik. Saya nak kejut awak, berebut nak kejut dulu. Sebab pagi-pagi dah dapat rahmat Allah. Sebab Allah kata Allah merahmati mereka yang bangun lalu mengejutkan ahli keluarganya. Dan asbab kita yang kejutkan suami, kebetulan ada anak pula 5 orang, lalu mereka bangun untuk solat, kita solat seorang, tapi dapat pahala 6 orang solat. Sebab asbab usaha kita, ini hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita rasa seronok, kita faham, kita akan jadi pengejut utama rumah tangga sampailah akhir hayat kita. Sebab ramai mana orang perempuan tak puas hati dalam bab ni. Ustazah daripada awal kahwin sampai sekarang, saya lah yang kejutkan. Kalau saya meninggal, diorang ni tak bangun subuh ni. Kadang tu sambil tu kejut anak tu, salah, bangun. Kalau mak tak ada ni, korang ni bangun pergi sekolah tak? Tapi percayalah kalau kita tak ada, suami tu elok bangun. Dia memang jadi manja, jadi lemau bila ada isteri. Tapi bila isteri tak ada, dia okey. Itu sifat semula manja di suami, seorang lelaki, hidup dia dimanjakan oleh wanita. Masa dia kecil oleh ibunya sampai besar, bila dia nikah, dia akan mula berbanja dengan isteri pula. Dan fitrah wanita suka memanjakan. Jadi begitulah hidup kita dengan harmoni, tak perlu kita nak rasa, nak tukar watak. Dan memang kita suka memanjakan pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebagai penutupnya, Masya Allah, saya nak cerita lagi satu kisah Rasulullah SAW. Rasulullah bukan setakat suka senyum. Dan kita tahu senyum itu satu sedekah. Itu hadis yang sahih.
Berwajah yang manis itu sedekah. Senyum, senyum, senyum. Wallahu a'lam, mungkin ada orang ini yang mengantarkan dia ke syurga Allah adalah kerana senyumnya. Pernah tak kita kan jumpa orang tengah sedih, tiba orang senyum, kita pun rasa happy. Kenapa dia senyum ke aku tadi ya? Kita pun tengok atas bawah. Kenal ke? Kita kenal ke? Start tanya macam tu. Sebab kita terbiasa senyum dengan orang yang kita kenal saja. Dan orang yang senyum biasanya walaupun dia sedang berduka, automatik dia rasa bahagia. Kita tengah sedih ni, tapi kita dah biasa senyum. Jumpa orang senyum, senyum, senyum. Sampai orang tanya, kau tak ada masalah? Banyak masalah. Habis tu senyum je, memang dilahirkan penyenyum. Ataupun ikut sunnah Nabi, senyum dalam keadaan sukar, ini lagi mahal nilainya. Bila kita senyum kepada orang dalam keadaan kita sedang berduka, kita sedang senyum kepada takdir Allah. Kita sedang senyum kepada ujian Allah sampai kita dipuji oleh penduduk langit. Ya Allah, sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu diberi ujian, diutuskan bersamanya kepadanya malaikat. Lalu Allah minta malaikat itu memperlihatkan, sekiranya dia sabar, maka dia dapat redaku. Sekiranya dia marah-marah, dia juga mendapat kemarahanku. Masya Allah. Dan Nabi sangat suka bergurau dengan suami isteri. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Ini juga ramai yang hilang hari ini. Roh bergurau dalam rumah tangga. Dia boleh senyum seorang-seorang dekat telefon. Senyum-senyum, gembira, kikik-kikik. Dia tengok video yang kelakar-kelakar dalam tu. Tapi nak bergurau senda dengan pasangan, tidak. Ceria saja. Sedangkan pahala itu banyaknya bila bergurau senda dengan pasangan. Dan Rasulullah dengan isteri, Masya Allah, sangat manja. Dan isteri Nabi suka memanjakan Rasulullah. Satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang haid, dalam keadaan uzur, kita tahu rumah Rasulullah ni duduk sekeliling Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah menghulurkan kepala dalam rumah. Sebab Aisyah tak boleh mengulurkan tangannya, nanti masuk dalam bahagian masjid. Tapi Rasulullah yang hulurkan kepala dalam rumah. Tahu tak nak suruh buat apa? Lalu Aisyah meminyaki rambut dan juga menyikat rambut Rasulullah. Nak sebutnya Masya Allah, nampak benda tu kecil. Nak tanya Rasul boleh tak sikat sendiri? Boleh. Bahasa isi hari ni, awak tak boleh sikat sendiri ke? Antara pengikat kasih sayang, membuat sesuatu yang sebenarnya kita boleh buat sendiri tapi minta pasangan buatkan. Suami bukan tak boleh pakai baju sendiri, tapi saja-saja je, bang, ini mai saya pakaikan baju untuk awak. Angkat tangan, jatuh. Sebelah lagi, pusing. Masya Allah. Buat sesuatu yang sebenarnya pasangan kita buat, tetapi kita buat. Mungkin ada di kalangan kita tak pernah pun minyakkan rambut pasangan, suami minyakkan rambut isteri. Aisyah kata Rasulullah pun meminyaki rambut dia. Kemudian sikat. Malam ni sebelum tidur kita buat kan? Sikat, banyaknya uban awak. Tak lama dah nak meninggal ni. Baru suami perasan, ya Allah, isteriku dah tua. Ya Allah, nampak tangan isteri tu. Ya Allah, tangan ni. Subhanallah. Suami pun tanya soalan, malam ni tanya soalan ni. Yang agak-agak kalau saya meninggal lah, rasa-rasa boleh masuk syurga tak saya ni? Isteri pun jawab, nak soal jawab jujur ke nak tak jujur? Saya rasa macam payah sangat lah awak ni. Isteri pula tanya, bang, saya pula macam mana? 2 kali 5 je kita ni. Ini perbualan sunnah. Nabi dengan isteri bincang tentang akhirat. Sahabat Nabi bincang suami isteri. Kita ni bincang esok nak makan apa? Esok nak jalan mana? Bincang isu dunia, perkara dunia banyak. Tetapi sekali-sekala bincang pasal mati. Saya kalau mati macam mana bang? Suami standard jawapan dia, tanam je lah. Takkan nak simpan lagi. Bersabarlah dengan jawapan tu betul. Kita pun pesan, awak nak nikah lagi tak lepas saya meninggal? Agak-agak dia jawab apa? Orang lelaki, kalau isi meninggal nikah lagi tak? Ui, takut jawab. Mungkin pertabi kot, Persatuan Takut Bini. Saya bila cakap pasal mati kan, saya cakap, bang, kalau saya meninggal dulu,
Kalau awak nak nikah lagi, subhanallah silakan, tapi cari isteri yang begini-begini. Saya nak ibu kepada anak saya begini-begini. Awak boleh tak? Subhanallah. Sebab apa? Cinta kita dengan suami ini bukannya kita ikat dunia dan akhirat. Dan kita mencintai suami kita pun kerana Allah. Dan cinta kita ini untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terima cinta kita ini kerana Allah, Allahu Akbar, maka cinta kita akan kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala.